Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ni saya nak sambung untuk chapter yang hari tu, 3D drawing. So, kita akan sambung dengan native object. Native object tu objek-objek asal, objek-objek asas untuk buat 3D object. So, hari tu kita stop dekat sphere. So, kali ni kita akan continue dari situlah untuk yang seterusnya. Okay, so kalau perasan ni adalah objek kita yang hari tu. Hari tu kita stop drawing tu sampai dekat tahap macam ni. So, sphere last kali kat sini lah hari tu. So, kita akan continue untuk tengok next. So, kita masih lagi dekat create. Dekat sini, create ni. Dan kita akan klik drop down menu kat sini. So, hari tu sphere kat sini. So kali ni kita akan sambung untuk yang seterusnya lah. So next adalah pyramid. So setting semua still sama macam hari tu. Sekarang ni saya tengok dari southwest, ISO southwest. So cuma kali ni untuk senang sikit nak lukis, saya akan pusing view cube saya ni kepada southeast. Saya akan tengok dari belah atas. Okay, so kita akan continue pyramid ni dekat sini. Okay, so klik pada command pyramid. Dia akan tanya center point ataupun edge ataupun side. So saya nak go dengan yang paling senang lah, yang center point lah. So center saya let's say saya pick kat sini. Okay, ni adalah center. Sorry, bukan macam tu. Pyramid saya nak select, katakan saya pakai koordinat sebab saya nak dia duduk pada 0, 0 dan 0, 0, 0 pada koordinat pada satah X dengan Y ni. X dengan Y. So katalah saya nak duduk lebih kurang kat sini, agak-agak kat sini. Saya masukkan koordinat. Ni adalah pada paksi X. Ni merah ni adalah paksi X dan ni Y dan Z. So saya akan bagi satu value untuk X. X katalah saya letak 10, 0 pada paksi Y dan 0 pada paksi Z. Oh, yep. Patut tak payah masukkan macam tu. 10, 0, 0. Tak payah ada kurungan. So tekan enter. Okay, kat mana 10, 0, 0? Okay, 10, 0, 0 kat sini sebenarnya. So radius ni katalah ni base radius ataupun inscribe. So katalah base radius ni saya masukkan 3. So dia juga akan duduk dalam bulatan lah, lebih kurang bersaiz 3. So tu adalah 3 lah ni. Dan ketinggian ni saya akan masukkan sebanyak 5. Okay, so inilah dia pyramid. Tapak dia ni 3 dan ketinggian ni 5. So objek dia akan jadi macam ni. So ni untuk pyramid. Okay, macam mana kalau kita guna option yang lain? Kalau ikut tadi ada banyak option pyramid tu. So next adalah pyramid. So kita boleh edge atau side. Let's say kalau kita ambil edge, so dia akan minta first end point, titik hujung yang pertama pada sini ni, pada pyramid tu. So tadi saya masukkan berapa? 10, 0, 0. So kali ni katalah saya masuk 20 pula. Saya nak dia kedudukan X 20, 0 pada Y dan 0 pada Z. So ni 20. So ni sebenarnya adalah bucu yang pertama. So kalau bucu yang pertama, kita akan bina dia dari inilah, dari sini, dari bucu pertama. Kalau bucu pertama belah sini okey lah. Kalau belah sini pun kita pusing belah sini. So dia hanyalah bucu. F8 kena on, lupa tadi nak on. So auto mode on. So kalau saya masuk dari titik ni, bucu dia kalau saya tarik katalah 5 ke arah kanan. So 5, masukkan 5, tekan enter.
Okay, sama juga. Lepas tu dia akan masukkan ketinggian berapa. So macam yang sebelah tu 5 juga. Okay, so ni 5. Bucu ni 5. Bucu keseluruhan bucu tapak bucu ni adalah 5 dan ketinggian ni adalah 5. So saya select objek ni. Kalau nak view dari tepi, let's say kalau tengok kat sini kita nak view dari front, dari belah sini, dari belah kiri awak, belah depan. So kita select objek ni, select macam ni, so tekan pada front. Okay, tengok dia akan pusing objek ni. Sebenarnya objek ni ketinggian yang ni dengan yang ni adalah sama, dan kedudukan dia pun sama pada X. Yang ni X10, titik tengah dia X10. Yang ni bucu, yang ni X dia 20. Tapi Y dengan Z dia sama-sama 0, 0. Okay, so piramid. Itulah piramid. So macam ni piramid. Okay, next kita akan pergi pada objek seterusnya, iaitu dalam list ni wedge. Wedge ni adalah wedges, tahu wedges, macam apa, potato wedges tu, lebih kurang macam tu lah. So wedge ni atau penyendal pintu. Wedge ni bongkah lah, bongkah yang bentuk dia macam video ni tunjuk, dia ada macam 3 segi macam tu. So ada kegunaan dia benda ni. So kita tengok macam mana nak lukis dia. So kita klik wedge. Dia akan tanya specify first corner ataupun center. So let's say kita tak pilih apa-apa, kita ambil first corner je. First corner saya, let's say saya nak dekat bucu ni, dekat bucu piramid ni saya nak dia punya first corner dekat sini. So first corner dekat sini. So sama macam tadi, kita boleh je kalau kita ada ukuran yang tepat, kita boleh tarik je pergi ke bucu seterusnya kalau ada bucu seterusnya, ataupun kita boleh gunakan option length. So dia akan tanya length dulu berapa, dia akan tanya panjang dia berapa. So kita masukkan kat sini 5. Okay, 5 tu untuk length. So ni 5. Lepas tu ni pula adalah lebar. Lebar dia berapa. So yang ni sama macam tadi, saya nak gunakan nombor senang-senang je. So saya masukkan 3. Okay, 3, enter. Okay, ni lah 5 kali 3. Lepas tu ni lah mulanya dia punya ketinggian. So tadi yang ni saya buat 5, betul tak? Saya buat 5. So yang ni pun saya nak buat 5 juga. Ketinggian dia ni 5. Okay, 5. So ni 5, 3 dan ni ketinggian dia adalah 5. Okay, so kenapa dia tinggi belah sini? Sebabnya dia akan ambil bucu belah yang mula-mula kita klik. Dia akan start dari belah mana kita mulakan. Sebab kita mulakan dari sini, so ketinggian tu akan duduk belah sini. Apa kata kalau saya cuba buat terbalik? So saya ambil lagi sekali option wedge ni. Nak senang sebab ukuran dah ada, kita klik je kat sini. Lepas tu masukkan option length. Sekejap. Tak boleh macam tu. Length dia ke arah X positif. Okay, length dia ke arah X positif. So saya nak buat sekarang ni ke arah negatif. So macam mana? Klik wedge. Kita ambil je lah kat mana-mana, point mana-mana je pun. Macam, wedge. Okay, so kita ambil macam gini. Saya ambil length. Length sentiasa positif. So kita, kalau kita nak buat terbalik, kita kena masukkan negatif 5. Negatif 5, okay, ni negatif 5. Dan yang ni pun dia sentiasa ke arah positif, iaitu positif Y. So tak apa, kita masukkan 3. Okay, so yang ni kita masukkan 5. Okay, ni yang saya nak tunjukkan tadi. Ni adalah benda yang saya nak tunjukkan. Beza dia, sekejap, susah tengok macam tu. Okay, so kalau yang ni, kita titik pertama kita belah sini, dan
lepas tu kita lukis tapak dia ni, lepas tu dia akan naik dari titik pertama ni, dia akan tinggi lah. Tapi kalau yang ni, titik pertama kita belah sini, okay, belah sini, dan titik seterusnya bawah ni ke arah sana lah, ke arah belakang. So dia akan ambil dari titik pertama ni, dia akan naik jadi tinggi. Okay, tu beza dia. Dia akan ikut titik dari belah mana kita mula. Dari belah kita mula tu lah dia akan jadi tinggi. Yang ni termula dari belah kiri, so dia akan naik tinggi belah kiri. Yang ni termula dari belah kanan, so dia akan naik tinggi dari belah kanan. Okay, tu wedge. Next kita ada torus. So torus ni macam ni, dia donut lah. So sebenarnya dia ada dua radius. Satu adalah radius belah dalam, radius lubang tu sendiri, dan next adalah radius jejari tu sendiri, donut tu sendiri. So okay, let's say torus. Nak buat kat mana, katakanlah saya buat kat bucu ni, dia akan minta center point tau. So kita center point, katakanlah saya nak buat kat puncak piramid kita ni. So ni start dia. Okay, so dia akan tanya, mula dia akan tanya radius yang ni. Radius yang ni saya masukkan 3. Okay, next dia akan tanya pula tube radius. So berapa tube radius ni? Ni tebal benda ni. So kalau kita buat tebal sangat, dia akan jadi pelik lah. Tengok contoh yang sekarang ni adalah kalau 1 radius dia. So tak nak pelik-pelik sangat, nanti rupa dia tu tak nampak. So saya masukkan 0.5. Okay, so 3 tadi, radius yang pertama, 3 tu lah radius yang ni, radius dalam bulatan ni. Dia tak kacau yang ni. Lepas tu tube radius tu adalah radius ni, bulatan ni, tube ni, macam pelampung tu lah. So kalau pelampung, dia ada dia punya gelung tu sendiri besar mana. So ni kalau kata bukan donut, ni adalah pelampung lah. Okay, torus. Next adalah polysolid. Polysolid ni sebenarnya berguna kalau kita nak buat macam, kalau model bangunan, model rumah ke apa ke, dia ada dinding, betul tak? So kegunaan polysolid ni adalah untuk lukis dinding. Sebabnya kalau tak ada banyak sebenarnya, kalau nak lukis dinding macam dalam video tu, yang tu ada banyak benda yang kita kena lukis. So kalau nak senangkan proses lukis dinding tu, kita gunakan polysolid. Okay, untuk lukis polysolid ni, kalau nak senang sikit supaya tak macam tersasar, lagi senang kalau ada guide lah. So saya akan lukis satu line. Line tu kedudukan dia line. Okay, setelah dia mula dari sini lah, dari sini, lepas tu saya akan corner gini, lepas tu gini. Ni kita lukis macam random je lah ni. So saya akan buat follow line ni. So kita ambil polysolid. Okay, specify start point bla bla bla, object height width justify. So dia ada banyak option sebenarnya. Kalau katalah kita nak height dia ni, kita nak ubah. So kalau kita nak ubah height, kita klik dulu height ni dan masukkan nilai dia. Let's say sekarang ni 7. Ni bagi nampak tinggi sikit. Okay, 7. Dan width kalau ikut sekarang ni 0.25. So tak apalah, dia tak terlalu tebal, tak terlalu nipis, just nice. So biarkan je width tu 0.25. So kita akan start, specify start point. So start point dia kat sini tu. Okay, so saya dah sampai end line yang kat sini. Saya akan klik sini, lepas tu kita klik kat ujung ni pula, klik sini dan klik sini. So sorry, tekan escape, sorry. So buat lagi sekali. Okay, so tekan enter. So ni adalah wall kita. Kalau kita tengok dari top, dari belah atas, kita pusing view cube kita ni. Okay, so ni adalah wall kita. Dia akan follow line yang kita lukis tadi. So ni adalah cara cepat untuk kalau buat
kalau ada model rumah ke apa, kita ada floor plan, ada lantai. So cara cepat untuk kita lukis segala wall tu. Sebabnya kita tak perlu modelkan wall ni sebagai shape petak kecil nipis macam tu. Tak payah. Kita just guna tarik je. Okay. So dah habis. Kalau ikutkan dah habis untuk native objek asas ni dah habis. So kita akan ada lagi tak? Tak ada. Yang tu lain sikit. So kita akan pergi pada yang 1, 2, 3, 4 tools ni. Dan kemungkinan kalau sempat kita akan go through terus sampai ke habis, sampai edit intersect ni. Okay. Seterusnya extrude. Ni create extrude. So kita tengok apa yang dia cakap pasal extrude ni. Okay, extrude adalah create 3D solid or surface by extruding a 2D or 3D curve. So sebenarnya macam ni, ibarat macam korang buat lukisan dekat 2D, dekat 2 dimensi, buat macam line. So kita akan tarik line tu supaya dia jadi solid. Tapi ada sedikit perbezaan kalau buat guna extrude ni. So nanti saya tunjuk. Tapi first kali saya nak clearkan dulu saya punya ni semua ni, bagi kosong, bagi senang sikit. So saya akan select dari kanan supaya select semua dan saya delete je. Okay, so southeast, saya masih lagi gunakan southeast isometric, southeast view. Okay, so saya akan ambil line je. Line, specify first point, saya lukis je. Saya lukis random terus ini. So kita lukis bentuk shape macam ni guna line biasa. Okay, so tak apalah kalau disengit sikit pun tak. Okay, so ni petak. Okay, so objek ni tertutup semua sekali, tertutup. Empat bucu dia tertutup. So saya akan gunakan command extrude, create a 3D semua ni. So dia suruh klik je extrude, dia akan suruh select objek. So kat sinilah gunanya select dari kanan, select dari kiri ni yang penting ni. So saya akan select dari kanan. Alamak, tinggal. Okay, kita klik je macam tu. So dia akan bagi tahu 4 total. So betul lah kita ada 4 line. Kita klik pula, tekan enter dan kita tarik. Okay, so apa jadi line ni, line yang kita lukis tadi dia akan jadi tebal ataupun dia akan naik ke atas. So dia akan jadi macam ni. Okay, ni adalah, yang ni kita tak panggil sebagai solid extrude, solid extrusion, tak. Yang ni kita panggil dia sebagai surface extrusion, permukaan. Umpama macam kita lukis tapi bukan keseluruhan. Kalau by logic kita nak solid tu sampai dalam ni lah, dia padu, penuh. Tapi kalau kita guna command extrude, ni yang dia akan buat. Ni adalah solid, surface extrusion, bukannya solid extrusion. Macam mana kalau nak buat solid extrusion? So kita tadi saya gunakan line. Kita tak boleh gunakan line biasa. Kita kena gunakan polyline yang ni. Polyline. So saya akan lukis lebih kurang macam tadi juga. Kita buat petak je. Simple petak je. Dan tutup macam ni. Okay, so ni adalah polyline yang mana semua line empat kita lukis empat line tadi, dia adalah satu. Dia adalah satu objek, bukannya terpisah macam yang ni. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, so ni polyline kita. So kita ambil option extrude. Okay. Sorry. Kita ambil option extrude.
dan kita select polyline kita. Okay, kita dah select warna biru, tekan enter. So kita tarik. Okay, dia sama tinggi je dengan yang ni. Cuma beza dia kita boleh tengok yang ni dia hanya ambil pada garisan luar surface sahaja, yang ni pula 3D solid. Kalau kita tengok dekat cursor saya tu pun dia tulis 3D solid, yang ni dia tulis sebagai surface extrusion. So dua benda yang berbeza. Puncanya hanya daripada kat sini. Kita gunakan line atau polyline. Kalau nak solid, kita kena gunakan polyline. Samalah kalau kita extrude circle. Kalau kita extrude, tak ada dalam ni. Sekejap. Okay, ni circle, center radius. So circle, macam ni. Saya lukis, tak ada ni. Okay, ni circle. Circle kita tahu memang dia adalah solid. Dia adalah polyline. Dia satu objek. So satu objek je, kita boleh tekan extrude dan kita tekan pada circle kita ni, tekan enter. So dia automatic dia akan jadi solid. Okay, so samalah juga kalau drawing tu terdiri daripada line biasa. Tengok ni line biasa. Saya lukis je lah bentuk dia macam, oh sorry, tak boleh ni. Ni Z, tak boleh. Okay, saya sambung balik line saya ni macam ni. Ni. Okay, let's say bentuk dia macam pelik sikit macam tu. So kalau saya ambil extrude dan saya select semua ni dan ni, okay, dan tekan enter. Okay, kita boleh extrude, tapi tengoklah dia akan jadi surface sahaja, bukannya solid. Okay, harap faham tu. Sebab apa dia jadi surface? Sebab benda ni terpisah, dia tak tercantum. Ni terpisah. Macam mana kita nak buat kalau objek kita ni macam ni, tapi kita nak apa? Nak jadikan dia solid. Okay, yang tu sekejap nak ajar sekarang ke? Okay, saya ajar sekarang lah. Kita kena buat satu command tambahan. Nama dia adalah, mana teks? Ada. Kita kena buat region. Okay, kita kena buat region. So kita gunakan command region ni. Kita type je region, so dia akan suruh select objek. So kita select satu-satu, dua, select je semua objek ni dan tekan. Dah habis select, dia bagi tahu dia jumpa 10. So kita tekan enter. Okay, bila buat region je, keseluruhan ni dia akan jadi bersambung dan dia akan jadi sekeping objek solid. Tapi ada syarat. Kesemua, sekejap, saya undo balik. Okay, kesemua point ni dia kena duduk pada X dengan Y yang sama. Dia kena duduk pada paksi Z yang sama. Maknanya kalau paksi Z, faham tak? Paksi Z yang ke atas ni, tinggi ni, dia kena duduk pada satu satah yang sama. Dia kena duduk pada satu permukaan yang sama. Dia tak boleh satu titik dia duduk tinggi atau duduk rendah. So dia tak boleh. Dia kena duduk pada satu permukaan yang sama. So bila dia duduk pada satu permukaan yang sama, barulah command region ni boleh digunakan. So saya redo balik yang tadi. Okay, ni dah jadi region. So kita boleh gunakan extrude kita ni. Kita select saja yang ni, enter, dan kita bolehlah tarik kalau kata nak 3. Okay, alamak, tingginya 3. Okay, so ni tinggi dia 3. So macam ni lah rupa bentuk objek ni. Ingat kena buat, kalau nak gunakan extrude kena guna region dulu. Kalau objek tu bentuk dia tu pelik-pelik, kita sambungkan dulu semua titik dia tu jadi satu.
untuk tools yang seterusnya adalah kita akan buat satu benda yang dinamakan revolve. Revolve ni, yep. Okay, revolve ni adalah kita akan buat satu bentuk berdasarkan bentuk 2D, tapi dia lebih pada benda yang kalau macam bulatan. Agak susah nak faham, tapi saya akan tunjuk macam ni lah. Okay, saya akan lukis satu objek pada X, Y, pada X dengan Y aksi. Saya akan lukis kat sini. Okay, yang ni saya lukis guna line biasa je. Okay, macam ni. Macam mana? Okay, gini. Lepas tu katakan gini dan saya masukkan circle lah satu. Circle tak kena. Sekejap, macam mana nak buat circle ni? 2 point. Mana? Ya. Circle 2 point, 1 dan 2. Jadi macam tu lah pula. Patut guna arc tadi. Okay, never mind, saya gunakan line biasa je. Okay, so ni lah bentuk dia ni. Kalau ikut ni tak menarik ni. Pendekkan lagi. So ni macam ni. So shape dia macam ni. So saya akan putarkan shape ni pada paksi kat sini. Ni paksi putaran. Saya akan putarkan benda ni sebanyak 360 darjah. So revolve. Dia akan minta kita select objek. So select dari kanan, select semua sekali. Enter. Lepas tu dia akan tanya axis start point ataupun axis lah. So axis dia kat sini sampai sini. Okay. So dia akan tanya pula angle of revolution. So sekarang ni let's say 360 lah. So 360. So dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi cone. Ni adalah cone. Tapi ni bukan 3D solid. Yang ni adalah 3D surface. Kalau saya ambil surface yang ni dan saya delete, tu boleh nampak belah dalam ni. Kenapa dia jadi bentuk cone? Okay. Saya akan undo. Balik pada bentuk asal tadi. Okay, ni. So kalau saya pusingkan bentuk yang macam ni, boleh imagine tak? Ni dia lebar. Lepas tu dia sengit macam ni. Sini dia kecil. Dia lagi pendek daripada belah sini. So bila pusing memang dia akan jadi bentuk cone. Ni ibarat macam cone lampu meja tu. Okay. So tu sebab bentuk dia macam tu. So sebab tu tadi saya cuba nak pusingkan bulatan. Sekejap saya buat benda ni dululah, senang. Oh, mana quadrant kena on. Mana quadrant? Okay, quadrant. Okay, so ni saya akan cuba buat shape macam ni. Dan gini. So kita trim. Okay, ni bentuk dia macam ni lah. Macam ni pula. So saya akan cuba pusingkan dia pada paksi yang ni lagi supaya nampak beza. Kalau saya pusing paksi ke sini, dia tak nampak nanti belah dalam. So saya akan gunakan paksi ni. So revolve. Saya select semua objek ni. Enter. Axis start point. Saya akan gunakan axis ni. Okay. So 360 darjah. Okay. So inilah bentuk dia. Sebabnya tadi asalnya shape dia adalah macam ni. So dia akan pusingkan semua sekali. Memang kat tengah ni akan ada satu lekuk. Lekuk dan dia akan pusing. So that's why bentuk dia jadi macam ni. Ni. Yep. Tu dia. Dia akan ada lekuk kat tengah. Okay. Tapi sama macam revolve tadi juga, benda ni bukannya solid. Ni bukan solid. Kita boleh tengok belah dalam ni.
Okay, ni bukan solid. Dia adalah surface, permukaan saja. So macam mana kalau nak buat solid? Sama macam yang tadi. Tu maksudnya saya undo kan semua step saya ni. Okay. So yang ni kita kena buat dia jadi region. Okay, kita kena buat dia jadi region. So kita gunakan command region, select semua ni. Okay, tekan enter. So ni dia dah jadi satu solid. Dia bersambung semua dah. So dia dah jadi solid. Dan saya boleh gerakkan dia sebenarnya. Tarik sikit ke sini supaya nampak sikit, jauh sikit. Okay. So objek ni saya akan revolvekan dia lagi sekali. So kita select revolve. Dia suruh select objek. So ni select objek, enter. Dan paksi putaran adalah dekat sini 360 darjah. Okay. So ni adalah solid, 3D solid. Ni dah jadi solid. Kita tak boleh nak padam. Macam tadi saya boleh simply select bucu yang ni, penutup belah sini saya boleh delete. Tapi sekarang kalau saya buat macam ni, dia akan hilang semua sekali. Okay, ni saya undo. Okay, beza dengan yang ni adalah surface revolve, dan ni adalah solid revolve. Okay. Apa lagi? Okay, satu lagi. Dia tak semestinya paksi yang ni je. Macam mana kalau saya rotatekan paksi, let's say paksi belah sini. Revolve. Saya select revolve. Saya select objek, enter, dan saya ambil paksi yang ni. Okay. So saya akan pusingkan sebanyak 360 darjah. Saya tekan enter je. Okay. Dia akan jadi macam ni. Kenapa? Sebabnya kan belah sini tadi dia ada macam tajam tu kan. So dia akan pusing. Berdasarkan paksi kat tengah ni, dia akan pusing 360 darjah secara penuh. So memang akan jadi tajam macam ni lah. Okay, tu. Sekejap. Tu dia. So kalau kita nak tengok dari tepi macam mana, yang gini. Gini. Okay. Alright. So back kepada asal balik southeast. Okay. So tu adalah revolve. Next adalah loft. L-O-F-T. Loft ni apa benda loft ni? Pernah tengok pasu tak? Pasu ni labu sayung yang orang isi air, ataupun tembika lah kot, yang bawah tu tapak dia kecil, lepas tu dia makin gemuk ke atas, gemuk bukan gemuk, maksudnya dia makin bulat tu, dia makin besar, lepas tu dia kecil balik, dan dia kecil. So sebenarnya dalam AutoCAD kita boleh buat benda tu, dan cara paling senang untuk saya demonstrasikan benda ni adalah menggunakan bulatan je lah. Tapi cumanya kalau tengok dekat video loft ni explanation dekat AutoCAD ni, dia ada 3 bentuk kat situ. Kenapa dia kena ada 3 bentuk? Sebabnya dia akan follow bentuk tu ikut turutan. So kita kena lukis beberapa bentuk. Kalau kata bulatan, kita kena lukis lebih dari 2 lah bulatan tu. Okay, so cuba tengok yang ni. Kalau tak faham, cuba tengok yang ni. Saya akan gunakan contoh circle je. So circle, boleh ambil kat draw ni, ada circle ni. Paling senang kita guna center radius je. Okay, so ni satu circle. Kalau ikut sekarang ni kecil, so tak apalah, kita buat satu unit dia satu dulu. Lepas tu untuk memudahkan lukisan ni lah, saya akan lukis satu line kat sini, naik ke atas sebanyak 2 unit katakan. Okay, so dekat sini saya akan lukis satu lagi bulatan. So circle lagi. Yang bawah ni unit dia 2, yang ni saya besarkan sikit, unit dia 3.5. Okay, macam besar sangat. Sorry. So
tak boleh besar sangat yang tak nampak. So saya lukis yang ni, unit dia 2.5 dan saya naik satu tinggi dia 3 pula kali ni. Ni untuk circle seterusnya. Yang kat sini saya masukkan 2. So yang ni 1, 2.5, 2. Untuk saya naik lagi tinggi dia sebanyak katalah 3. Yang ni saya lukis circle lagi. Katalah yang ni unit dia makin kecil sikit, 1.5. Okay, saya buat banyak. Ni saya buat banyak ni. So let's say 1, tinggi 1. So kat sini saya lukis circle dia pun kecil dia, 0.5. Okay, so dia akan jadi satu bentuk. Okay, so yang ni sebenarnya garisan-garisan ni hanya sebagai panduan. So saya boleh padam sebenarnya untuk nampak, bagi nampak ke dalam ni saya akan padam. Okay, delete. So ni 1, 2.5. Yang ni 2.5, 2. Yang ni berapa tadi? 1.5 dan yang ni 0.5. So saya akan gunakan command loft ni ikut turutan. Kita tak boleh ambil yang tengah dulu, lepas tu ke sini, lepas tu naik sini, lepas tu turun bawah. Tak boleh. Kita kena ikut turutan. So kita klik loft. So turutan saya adalah 1, 2. Oh sorry. Ya. Okay. Patut kena beritahu Loft dia suruh select cross section. Inilah cross section ni in lofting order. So lofting order. So kita ada turutan kita 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni bentuk dia agak pelik macam kacang tak kacang gitu. Okay, tapi tak apa, tekan enter. Lepas tu tekan enter lagi sekali. Cross section guide cross section. Okay, so ni adalah cross section dia. Dia akan sambungkan ke semua bulatan tu jadi bentuk smooth dia. Okay, ni yang kita buat di 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita tengok dari front, ni rupa dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan ikut turutan gitu. So depend pada objek kita nanti. Kalau ada ukuran, so kita akan ikut ukuran tu. So dia akan jadi macam lagi elok lah sebenarnya. Even gelas sebenarnya, gelas kat kafe tu, yang gelas plastik yang warna merah warna merah, warna biru tu, tu pun boleh buat guna command loft ni sebenarnya. Kalau kreatif, kita akan gunakan polygon dengan bulatan. So boleh buat gelas tu sebenarnya. Okay. Okay, last kali dalam unit create ni kita ada sweep. Sweep ni kalau ikut pada penerangan dia, contoh dia buat ni macam helical spring kita panggil. Ni adalah spring. So kita akan macam modelkan satu bentuk mengikut arah tu adalah, kalau kat sini bentuk spring tu lah. So objek yang kita nak bentukkan tu adalah nombor 1, dan nombor 2 adalah jalan dia tu. So cuma kena, okay, ni saya bagi contoh senang dulu. So ni kita ada satu jalan lah ni, path. So kalau kata paling senang, kita gunakan circle je lah. Circle macam ni. Okay, cuma yang jadi masalahnya adalah kita nak gerakkan circle ni sepanjang jalan ni. Cuma yang ni, objek yang kita nak buat ni, kita kena buat dia bagi menghadap jalan ni. So kita akan gunakan sebenarnya rotate gizmo. Kita akan ambil yang warna merah ni,
dia akan pusing macam ni supaya bulatan ni menghadap jalan. Yang ni saya akan ajar lagi detail pasal rotate-rotate semua ni, tapi ni nak habiskan je dulu yang untuk sweep ni bagi korang nampak sikit korang nampak sikit. Nanti kemudian kita akan pergi lagi detail untuk kenapa kena guna rotate-rotate ni. So saya akan gunakan command sweep. Dia akan minta objek. So ni adalah objek kita. Enter. Dan lepas tu sweep path, jalan dia tu, laluan dia tu. So kita akan select path ni. Terus dia jadi macam tu. Okay. So senang je sebenarnya. Cumanya dia kena rotate. Dia kena rotate menghadap jalan yang kita nak tu. Kalau kita tak buat macam tu, contoh, okay, saya biarkan dia macam ni. Saya gunakan command sweep. Objek saya yang ni. Dan ni adalah path saya. Oh, jadi juga. Sorry. Ni AutoCAD baru. AutoCAD 2000 berapa ni dia dah modified. So, ni boleh juga. Kalau tak rotate pun boleh. So, okey lah tu. Dia dah tambah modified. Dia dah tambah baik dia punya software ni, dulu tak boleh. Okay, so ni pun boleh. Cuma nak bagi tahu yang tadi tu saya ada satu line je kan. Back balik. Okay, saya ada satu line ni je. Dan macam mana kalau saya tambahkan line saya ni? Yep. Line macam ni. Okay. So saya nak sweep dia sepanjang line ni. Ni satu. Select objek. Lepas tu kita ambil path. Dia tak boleh dah. Yang ni tak boleh dah. Kenapa? Sebabnya ni adalah line yang putus-putus. So apa nak buat sebenarnya? Kita bukan buat region dah. Kali ni kita akan joinkan line ni pula. Kita akan join semua line. Ni cara saya ni. Cara saya akan joinkan, sambungkan line ni. So kat mana duduk command join ni? Okay, command join duduk dekat modify ni. Dan dia duduk kat sini. Join similar object untuk jadi satu objek sama. Masa 2D saya dah tunjuk lah benda ni. So kita ambil join dan kita select je macam ni. Kita nak semua line ni kan, kecuali yang ni lah. Kalau bersambung yang ni habis tak boleh buat apa. So kita ni select semua ni. Lepas tu kita tekan enter. So sekarang ni kalau kita select line ni, dia dah bersambung. Semua sekali dah bersambung. Dia bukan lagi putus-putus. So kita akan ambil command sweep. So dia akan tanya select object to sweep. So ni objek yang kita nak sweep. Kita enter. Dan ni adalah path kita. Saya klik ni je, dia akan terus jadi. Okay. So ni macam ni. So kalau kata yang ni ada 3D, ada pada paksi Z pun dia boleh buat. Dia akan sambungkan semua. So yep. Kita sambung sikit line kita tu. Okay, katakan saya sambung line saya ni ke arah. Yep. Ambil line. Okay, naik ke atas ni paksi Z ni. Tengok pada koordinat saya tu dah jadi Z. Saya pusing ke sini, lepas tu saya pusing ke sini. Okay. Cuma bila dah sambung path ni, kita kena join balik lah benda tu. So join. Saya select 1, 2 dan 3. Oh 3. So 4. Enter. So kita try check. Okay, dia dah jadi satu objek penuh. So kita ambil balik sweep. Ni adalah objek. Enter. Dan ni adalah path. So dia akan jadi penuh macam ni. So ni kalau tengok, kalau kita tengok dari atas, dari top, ni memang berpusing macam tu. Dan dia adalah pada paksi Z sebenarnya. Okay, dari bawah dia naik ke atas, lepas tu dia pusing, dia menghadap ke kita balik.
So ni adalah apa yang kita panggil sebagai sweep. Okay, so rasanya untuk kali ni kita kat sini dulu sebab takut tak boleh nak catch up kalau masuk press pull yang solid editing ni pula, sebab ni macam kena lukis-lukis. So untuk editing, solid editing nanti kita akan continue lagi next time. Yang ni tak susah sangat tapi yang ni lagi menarik lah. Kita boleh potong-potong objek tu, boleh tebuk lubang, boleh macam-macam. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.